Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini yang sensasi, mantap dan terbaru. Bagi anda yang pertama kali bersama dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih sekali lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaik di channel ini. Kita jumpa lagi. Okey, selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Salam sejahtera. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tiada istilah turun pangkat. Yang penting dapat jaga rakyat. Itu yang penting. Inilah perbezaan yang dibawa oleh fikiran yang betul-betul mau membangun negara, membantu rakyat, dengan yang cuba hanya sibuk berpolitik, nak tebuk inilah, nak tebuk itulah, macam-macam lah. Jadi tiada istilah turun pangkat. Yang penting dapat jaga rakyat. Ahli Parlimen Hulu Langat Muhammad Sani Hamzan menyifatkan sebenarnya tiada istilah turun pangkat dalam rombakan kabinet yang dilakukan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 12 Disember lalu. Sebaliknya beliau berkata portfolio yang baru atau dikekalkan itu merupakan satu amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh Perdana Menteri kepada mereka yang terpilih. Katanya kita bekerja untuk rakyat dan negara yang dicintai. Apabila Perdana Menteri sudah memberi tanggungjawab dalam portfolio masing-masing, tidak kiralah sama ada Kementerian Luar Negeri kah, Kementerian Belia dan Sukan kah, dan sebagainya lah. Yang penting kita wajib menjalankan amanah yang diberikan. Bersyukur dulu. Sudah jadi menteri, bersyukurlah. Ramai lagi yang tak jadi menteri, tetap bersyukur, tetap jalankan tugas. Jadi paling bagus ialah apa yang terjadi sekarang dalam kerajaan Madani ini. Semuanya tak kecil hati, semuanya okey-okey saja. Tiada kecil hati lah, semua okey saja. Yang penting kita deliver katanya, dan dapat menjaga serta membela rakyat di negara ini. Rombakan kabinet adalah kuasa mutlak Perdana Menteri, terpulang kepada beliau untuk memilih siapa yang dikehendaki. Contohnya sebelum ini Datuk Seri Muhammad Hassan Menteri Pertahanan dan telah ditukarkan ke Kementerian Luar Negeri. Pada saya tiada istilah turun pangkat, katanya dalam rancangan bual bicara Pod 45. Bual bicara dari NR Channel TV itu bertajuk rombakan kabinet sebelum pencapaian Madani. Setahun pencapaian Madani yang disiarkan secara dalam talian semalam. Mengulas setahun kerajaan Madani, Sani yang juga adalah pengarah mobilisasi amanah berpandangan positif mengenai pencapaian kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim itu. Katanya dalam tempoh setahun ini alhamdulillah, walaupun mungkin kita tidak boleh buat semua, tapi banyak perkara dapat dilaksanakan oleh kerajaan perpaduan. Yang mana tunjang kepada kerajaan pada hari ini adalah Kerajaan Pakatan Harapan, UMNO Barisan Nasional dan juga sahabat-sahabat kita dari Sabah dan Sarawak katanya. Apa yang penting bagi saya adalah untuk kita menstabilkan soal ekonomi, kehidupan, pendidikan, kesihatan dan sebagainya, ujar beliau lagi. Rombakan kabinet pada minggu lalu menyaksikan ahli jemaah menteri meningkat daripada 28 kepada 31, manakala timbalan menteri meningkat daripada 27 kepada 29, sekaligus jumlah keseluruhan anggota pentadbiran kerajaan perpaduan kini adalah 60 orang. Terdapat 4 muka baru dan penampilan semula 5 bekas menteri dalam rombakan kabinet kerajaan perpaduan. Tahniah diucapkan semua. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Rafizi mencabar. Siapa yang berani, pergilah lawan Rafizi. Oh, hebat sangat di media sosial loh. Hebat sangat di alam maya. Tapi beranikah betul-betul jumpa dengan Rafizi? Pergilah jumpa kalau berani. Rafizi mempelawa aktivis maya, pembangkang, bakar menteri. Ada berani? Jangan cakap saja. Pergilah kalau berani. Selepas berjaya membuat aktivis maya pembangkang meroyan, Rafizi Ramli sekarang pula mempelawa siapa saja untuk bakar menteri. Kalau berani, bakarlah.
Peluang untuk bersemuka dengan Menteri Ekonomi itu terbuka menerusi program Bual Bicara Podcast YBM atau Yang Bakar Menteri bermula 8 Januari depan setiap 2 minggu. Beliau berkata, saya telah merancang untuk memulakan podcast YBM. Rasminya yang bermakna yang berhormat menteri. Tapi podcast ini bermakna yang bakar menteri. Katanya menurut catatan di laman Facebook hari ini. Rafizi berkata, platform di podcast yang direkam pada sebelah malam itu tanpa menggunakan peruntukan. Kerana kemunculan di televisyen menggunakan wang rakyat apabila melibatkan airtime. Podcast YBM terbuka kepada siapa saja. Sama ada ahli akademik kah, penyokong kerajaan kah, rakyat biasa kah, dan terutama aktivis maya pembangkang. Nah, inilah peluang. Apalagi ambil peluang cepat-cepat, pergilah lawan siapa saja di podcast ini. Jangan duk melalak saja di ruang maya, tapi sudah dijemput tidak pula berani. Selain dari mereka yang tampil secara sukarela untuk peluang membakar menteri, saya juga akan mencari aktivis-aktivis maya pembangkang yang banyak memainkan dakwah untuk tampil. Ada berani? Saya akan cari mereka, jemput dan beri peluang bersemuka. Mereka berpeluang membakar saya dan juga berpeluang membakar mereka, katanya. Menurut Rafizi, budaya begini lebih baik daripada budaya memaki hamun dan pertikai perkara picisan seperti yang dibawa oleh aktivis maya pembangkang sekarang ini. Betul. Jadi saya sokong Rafizi, saya sokong cadangan Rafizi ini. Nah, siapa yang berani pergilah. Siapa yang berani pergi lawan dengan Rafizi. Kalau beranilah. Tapi saya rasa kamu tidak beranilah. Temberang saja di alam maya. Sekali dipanggil betul-betul tak juga berani. Salam sejahtera Malaysia. Tahukah anda, Sanusi kini berdepan dengan 2 kes mahkamah, 3 saman fitnah, 5 semua. Aduh, buat pertama kalinya Menteri Besar Kedah dapat 2 kes mahkamah, 3 saman fitnah. Aduh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, memang teruk. Ini kes mahkamah teruk, tapi fitnah lagi teruk. Macam mana Menteri Besar boleh buat fitnah ni? Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Manor, kini terpaksa berdepan dengan beberapa kes di mahkamah dan juga tuntutan saman. Pada 17 Julai lalu, beliau didakwa di Mahkamah Session atas 2 tuduhan. Mengeluarkan kata-kata menghasut isu pelantikan Menteri Besar Selangor. Yang ini habislah. Saya rasa ini confirm kalah lah. Takkanlah dia boleh kalahkan Dewan Diraja Selangor. Ini kalah lah, memang kalah, confirm kalah. Pelantikan Menteri Besar Selangor dan berhubung penubuhan kerajaan perpaduan dalam satu ceramah. Ini agung pula. Aduh, Sanusi memang hebat lah. Dia kena dengan Sultan Selangor, lepas itu agung. Hebat ini Sanusi ini. Sanusi yang juga pengarah pilihan raya Perikatan Nasional didapati melakukan perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut dengan menyebut perkataan yang mempunyai kecenderungan untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap mana-mana raja. Terdahulu Sanusi sekali lagi akan berdepan dengan tindakan undang-undang daripada Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari. Amiruddin yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Selangor pada Jumaat berkata, tindakan samannya itu berkaitan dengan ucapan fitnah Muhammad Sanusi pada Majlis Jeraja Mega PN Perikatan Nasional BES Sayangi Kedah Sejahtera di Dataran Darul Aman di Jitra di Kedah. Sanusi mendakwa Amiruddin turut terlibat dengan skandal dengan pengasas kumpulan berjaya Tan Sri Vincent Tan dalam projek pembersihan Sungai Klang. Aduh, ini memang
Susahlah dia mau menang. Ekoran itu Berjaya Land turut membuat laporan polis dan mengambil tindakan undang-undang terhadap kenyataan Sanusi yang didakwa dibuat secara melulu dan berniat jahat berkaitan dengan syarikat itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Berjaya Land, Syed Ali Shahul Hamid, berkata pihak syarikat secara kategorikal dengan tegas menafikan semua tuduhan tidak berasas ketika Sanusi berucap dalam ceramah pada 2 Ogos di kedai itu. Sebelum itu lagi, pada 13 Desember tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memfailkan saman fitnah terhadap Sanusi berhubung ucapan yang berbau fitnah yang mengaitkan ahli Parlimen Tambun itu dengan perlakuan tidak bermoral dalam satu jelajah kempen ceramah jelajah PNBest di Tambun. Bagaimanapun, Mahkamah Tinggi Alor-Star pada 28 Jun lalu mengarahkan Anwar dan Sanusi mengemukakan hujahan bertulis sebelum atau pada 26 Julai lepas berkait saman fitnah berkenaan. Terjumpa lagi, tahniah Sanusi. Bye-bye.